Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sedang hadirin jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita menyambung perkongsian kita di dalam membicarakan ayat-ayat di dalam surah Al-Baqarah untuk memahami perkara-perkara khususnya berkaitan dengan selain daripada pentafsiran ayat, juga untuk melihat sebagaimana kita boleh, sejauh mana kita boleh manfaatkan dari segi perkongsian pemahaman tentang perkataan-perkataan, khususnya perkataan-perkataan disebutkan di dalam bahasa Arab di dalam ayat yang kita kongsikan. Kita sampai kepada ayat 234 di dalam surah Al-Baqarah. Ayat yang seperti dipaparkan, kita mendengar dulu, kita perdengarkan dulu bacaan daripada qari untuk ayat tersebut, ayat surah Al-Baqarah 234. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. Sadaqallahul Azim. Yang antara lain difahami di dalam tafsir terjemahan ayat seperti berikut. Dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu sedang mereka meninggalkan isteri-isteri, hendaklah isteri-isteri itu menahan diri mereka beriddah selama 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah habis masa iddahnya itu, maka tidak ada salahnya bagi kamu mengenai apa yang dilakukan mereka pada dirinya menurut cara yang baik, yang diluluskan, yakni yang diluluskan oleh syarak. Dan ingatlah, Allah sentiasa mengetahui dengan mendalam akan apa juga yang kamu lakukan. Ayat dimulai dengan wallazina yutawaffawna minkum. Wallazina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna 4 ashhurin wa 'ashra. Dan mereka, allazi menunjukkan mereka yang, dia adalah kata nama yang penyambung. Dia kalau mufrad dia ialah allazi. Allazi yakni dia, kita boleh terjemahkan sebagai dia yang, allazi. Adapun allazina, mereka yang, kata penyambung. Allazi seorang, kalau allazina ramai. Ramai. Kalau untuk seorang, kalau untuk dua orang ataupun musanna dipanggil allazani. Allazani. Jadi ini kata penyambung. Di dalam bahasa Arab dipanggil ismul mausul. Ismul mausul. Ini kata penyambung. Mereka yang, apa dia? Yutawaffawna minkum. Mereka yang yutawaffawna bermaksud wafat ataupun meninggal dunia. Jadi mereka yang meninggal dunia, yutawaffawna adalah perkataan daripada tawaffa, fi'il madhi dia, fi'il mudhari' dia ialah
fi'il madhi dia ialah yatawaffa. Yatawaffa. Yutawaffa maknanya yang yang dicabut apa nama ni, nyawanya, dimatikan. Ini Allah lah yang mencabut nyawanya. Allah yang menyebabkan dia meninggal dunia. Jadi fi'il ini adalah fi'il dipanggil mabni lil majhul. Asalnya tawaffa. Ya, tawaffa maknanya meninggal dunia. Yutawaffa maknanya yang dimatikan. Jadi Allah yang telah pun mencabut nyawa-nyawa dia. Jadi mereka yang telah dicabut nyawanya, iaitu mereka yang telah meninggal dunia lah. Itu maksud dia. Dia dibina dalam fi'il majhul. Dalam fi'il majhul. Asalnya ialah, kalau kita nak tengok, asal dia ialah tawaffa. Ini fi'il dia. Tawaffa yatawaffa. Itu fi'il madhi, mudhari' dia. Tawaffa fi'il madhi, yatawaffa fi'il mudhari' dia. Di sini didatangkan dengan yutawaffawna. Maknanya mereka yang dicabut nyawanya, yang telah pun meninggal dunia. Itu maksud dia. Dan mereka yang meninggal dunia, itu secara mudah pemahaman dia. Minkum, di kalangan kamu. Di kalangan kamu, yakni di kalangan orang-orang yang beriman. Wayazaruna daripada wazara yaziru. Wazara yaziru. Maknanya meninggalkan. Bukan meninggal. Meninggal yakni meninggalkan sesuatu di belakang. Itu maksud dia. Bukan meninggal dunia. Jadi yazaruna maknanya dia meninggalkan selepas daripada kematian tu, dia meninggalkan apa? Dia meninggalkan sesuatu. Di sini meninggalkan apa? Meninggalkan azwajan, isteri-isteri. Pasangan-pasangan, itu maksudnya. Isteri-isteri, pasangan-pasangan. Yazaruna mereka untuk hum. Yazaruna hum. Kalau seorang dipanggil yazaru. Huwa yazaru. Hum yazaruna. Kata nama dia seperti yang dipaparkan ini. Wazara yaziru. Maknanya meninggal. Taraka. Disama dengan taraka. Taraka yatruku. Kata nama dia wazrun. Wazrun. Maknanya meninggalkan di belakang sesuatu. Okey. Kemudian mereka meninggalkan apa? Dia meninggalkan isteri-isteri. Meninggalkan isteri-isteri. Azwaj daripada zaujun. Jamak dia ialah azwaj. So, zaujun ataupun azwaj boleh diberikan maksud sebagai isteri ataupun pasangan. Kerana dia adalah muzakkar. Dia adalah muzakkar. Zaujun. Jamak dia ialah azwaj. Jadi, tak kena kalau kita nak terjemahkan dia sebagai suami. Diterjemahkan sebagai azwaj. Zaujun, kalau kita kata zaujun dengan zaujah, zaujun suami, zaujah isteri. Tapi kalau dari kata umum, zaujun itu bermaksud pasangan. Pasangan. So dia bila dirujuk kepada perkataan pasangan, dia boleh digunakan untuk sama ada lelaki ataupun perempuan. Di sini digunakan untuk perempuan. Okay? Azwaj. Mereka meninggalkan isteri-isteri. Okay? Jadi apa yang berlaku bila mana mereka meninggal dunia dan meninggalkan isteri-isteri? Zaujun mufrad, azwaj adalah dia punya kata jamak dia. Jamak taksir. Ini adalah jamak taksir. Yatarabbasna adalah fi'il mudhari' daripada tarabbasa. Kalau kita tengok dia seperti berikut. Tarabbasa ni. Tarabbasa yatarabbasu. Tarabbusun, dia punya kata nama dia. Okey. Dia daripada tarabbasa ni, kalau kita tengok dia dari segi dia punya pattern dia, corak dia, tarabbasa daripada tarabbasa. Tarabbasa maknanya ni, pattern yang kelima. Tafa'ala, sama. Bunyi dia, pattern dia sama. Tafa'ala, tarabbasa. Pattern yang kelima. Okey. Okey, kita sambung. Tarabbas, yatarabbasna, fi'il mudhari'. Dan ganti nama dia ialah hunna. Yatarabbasna hunna. Hunna yatarabbasna. Jadi hunna ini mereka perempuan. Dia merujuk kepada apa? Merujuk kepada isteri-isteri. Merujuk kepada isteri. Sebab tu dhamir yang digunakan, ganti nama yang digunakan ialah hunna.
Apa maksud tarabbasa? Tarabbasa maknanya kena menunggu. Menunggu. Menunggu, menjaga diri dengan menunggu. Lama tunggu dia itu ialah selama mana? Bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa 'ashra. Mereka menunggu bi anfusihinna dengan diri mereka, maknanya mereka menunggu dan mereka mengetahui lama mereka menunggu itu, dan diri kena inilah kena dikira waktu menunggu itu diri mereka yang mengetahui dan akan melakukan kiraan diri mereka yang melakukan, dan ada pantang larangnya diri mereka yang akan melakukan pantang larang tersebut bi anfusihinna. Anfus adalah dengan diri mereka. Maknanya mereka akan mengetahui tempoh masa, dan dalam masa yang sama mereka kena melakukan pada diri mereka beberapa perkara. Okey, beberapa perkara. Dan difahami melalui kata-kata daripada penafsiran ulama dan juga daripada pemahaman hadis. Ada pantang larang yang mana perlu dilakukan ketika mana mereka ini kena menunggu dalam tempoh arba'at ashhuri wa 'ashra, 4 bulan dan 4 bulan 10 hari. 4 bulan. Arba'ata ashhur maknanya 4 bulan. Ashhur adalah jamak kepada syahrun. Maknanya bulan. Anfus adalah jamak kepada nafsun. Maknanya diri. Okay? Diri. Jamak taksir dan ashhur pun jamak taksir. Dia ada satu lagi perkataan jamak taksir kepada syahrun, iaitulah syuhur. Boleh juga. Okay? Di sini digunakan ashhur. Jadi mereka kena menunggu dengan diri mereka 4 bulan 10 hari. Kena ada perkara yang perlu dilakukan. Pertamanya yang difahami daripada penafsiran ayat melalui hadis yang diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara perkara yang perlu dijaga ialah tidak boleh berhias. Kemudian tidak boleh keluar daripada rumah. Okey. Adalah di situ penetapan ulama, okey, ada perbincangan ulama, kecuali dengan sebab-sebab tertentu, darurat dan sebagainya. Tidak boleh berwangi-wangian. Tidak boleh berwangi-wangian. Tidak boleh berhias, tidak boleh memakai pakaian yang mendatangkan perhatian. Hiasan-hiasan yang mendatangkan perhatian. Tidak boleh berkahwin dalam tempoh tersebut. Tidak boleh menerima pinangan dan berkahwin dalam tempoh tersebut. Okay, jadi itu antara perkara-perkara pantang larang yang disebut di dalam hadis berkaitan dengan bila mana seseorang perempuan itu meninggal dunia suaminya. Tempoh yang ditetapkan di sini oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Ada perbincangan ulama tentang tempoh tersebut, diberikan beberapa hikmah kenapa 4 bulan 10 hari. Jadi itu perbahasan yang panjang lebar oleh para ulama. Okey. Dan di dalam hadis juga diriwayatkan tentang perkara tersebut, di mana seorang wanita telah pun bertemu dengan Rasulullah SAW dan bertanya bagaimana situasi yang mana saudaranya telah pun kematian, saudara perempuannya telah pun kematian suami, maka bila mana diaju kepada Rasulullah SAW, dan dia mahu memakai celak atas sebab-sebab tertentu lah. Atas sebab-sebab tertentu dia nak memakai celak, adakah boleh? Maka Rasulullah SAW berkata bahawa tidak boleh. Rasulullah mengulang perkara tersebut 2-3 kali. Tidak boleh. Kerana apa? Kerana tempoh yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah 4 bulan 10 hari. Adapun di zaman jahiliyah kamu dipanggil berkabung lah ni. Berkabung. Tempoh berkabung kamu adalah lebih daripada itu, sampai kepada setahun. Okay. Di zaman jahiliyah diceritakan di dalam ayat ini, dalam penafsiran ayat ini, di zaman jahiliyah seorang perempuan bila mana kematian isterinya, dia kena berkabung selama setahun. Bukan 4 bulan,
bukan 4 bulan 10 hari, bahkan setahun. Dan keadaan yang berlaku ketika mana tempoh berkabung tersebut lagi dahsyat, di mana dia tidak boleh duduk di dalam rumah yang biasa, dia hanya duduk di dalam ruang yang sempit, bilik yang sempit, dan berbagai lagi pantang larang yang boleh mendatangkan mudarat kepada perempuan tersebut. Ini diriwayatkan di dalam cerita hadis dalam penafsiran ayat ini. Okay. Jadi Islam datang dan ditetapkan kepada mereka yang telah pun kematian suami, maka baginya ada tempoh iddah. Ini iddah kematian suami, ataupun kita panggil berkabunglah kalau dalam bahasa kita kan, berkabung. Ini iddah untuk kematian suami, iaitu 4 bulan 10 hari. Faiza balagna. Okey, faiza balagna. Dan apabila sampai, balagna kita dah ambil balagna banyak kali kita ambil. Artinya dalam ayat-ayat sebelum ni pun kita tengok ayat perkataan yang sama juga diulang-ulang. Itulah daripada balagha, maknanya sampai, balagha yablu, bulugh. Okey, balagha sampai. Mudhari' dia ialah yablughu dan kata nama dia ialah bulugh. Maknanya saya sampai. Dan apabila sampai ajalahunna, maknanya apabila sampai masa mereka, hunna merujuk kepada isteri-isteri tersebut. Apabila sempurnalah, maksudnya sempurna ajalahunna iddatahunna. Apabila sempurna iddah tersebut, tempoh berkabung tersebut, iaitu 4 bulan 10 hari, fala junaha alaikum, maka tidak menjadi kesalahan. Ini pun perkataan yang selalu kita dengar dan kita telah pun ambil perkataan tersebut di dalam ayat-ayat yang sebelum ni. Fala junaha, tidak menjadi, fala maka tidak. La itu bermaksud tidak. Bukan bermaksud bukan ataupun jangan. Bukan bermaksud jangan. Dia adalah la nafiyah. La nafiyah, yakni tidak. Maka tidak junaha menjadi kesalahan. Tidak kesalahan, maknanya tidak menjadi kesalahan. Alaikum, atas kamu. Kum ini merujuk kepada muzakkar, merujuk kepada mereka lelaki. Jadi dia merujuk kepada siapa? Merujuk kepada para wali lah. Para wali yang menjadi wali kepada isteri tadi yang kematian suami. Kerana wali ini dia boleh menjadi orang yang bertanggungjawab di dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan nikah kahwin untuk orang yang di bawahnya. Maka tidak menjadi kesalahan atas kamu. Maknanya kita atas kamu, yakni para wali, atas apa dia? Fima fa'alna, dengan apa? Fima, dengan apa? Fa'alna, mereka lakukan. Fa'alna ini adalah mereka lakukan. Mereka ini merujuk kepada dhamir hunna. Dia adalah fi'il madhi. Fi'il madhi daripada fa'ala, bila mana hunna jadi fa'alna. Atas apa? Mereka lakukan, yakni isteri-isteri yang kematian suami itu lakukan. Lakukan apa? Lakukan apa yang dipantang larangkan lah. Apa yang dilarang sebelum ini di dalam tempoh berkabung. Boleh dilakukan. Boleh dilakukan. Maksudnya boleh berhias, boleh keluar rumah, boleh berwangi-wangian, boleh memakai baju yang cantik. Fi anfusihanna, pada diri mereka. Yakni yang kita sebut tadi lah. Berhias, boleh keluar rumah, boleh memakai baju yang cantik, boleh berwangi-wangian, bil ma'ruf, dengan yang baik. Yang ini dengan yang tidak melanggar dengan syariat yang ditentukan oleh Islam. Boleh berhias selagi mana berada di bawah batasan Islam. Okay? Boleh keluar rumah selagi mana mengikut syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariat Islam. Okay? Jadi itu dibolehkan. Dibolehkan. Segala pantang larang yang sebelum ini dilarang, ketika mana tempoh berkabung 4 bulan 10 hari dibolehkan. Dibolehkan. Tidak menjadi kesalahan atas kamu, atas para wali, untuk perempuan-perempuan tadi melakukan pada diri mereka bil ma'ruf, dengan tata cara yang baik. Dan kita telah terangkan tadi apa yang dimaksudkan dengan tata cara yang baik. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kamu lakukan, bima ta'malun, kamu lakukan, khabir, maha mengetahui, maha
arif lagi mengetahui, maha luas pengetahuannya, luas pengetahuan, khabir atas apa juga yang kamulah lakukan. Jika apa yang kamu lakukan itu bertepatan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka kamu akan mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jika mana apa yang kamu lakukan itu bertentangan dengan batas-batas yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kamu akan dibalas dengan balasan yang selayaknya. Sebab tu Allah ingatkan di sini, wallahu bima ta'maluna khabir. Dalam banyak ayat bila mana Allah menceritakan hukum hakam, menceritakan batasan-batasan, Allah akan akhirkan dengan peringatan bahawa ini adalah batasan-batasan yang Allah terangkan dan Allah amat mengetahui dan Allah luas pengetahuannya. Jika kamu berbuat baik dan melakukan mengikut batasan yang diterangkan, maka pastinya balasan baik akan diberikan kepada kamu. Jika kamu melanggar batasan-batasan hukum hakam yang telah pun Allah tetapkan, maka Allah mengetahui akan pelanggaran kamu dan Allah akan membalas. Peringatan kepada kita semua bahawa kita ini diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala di sepanjang hayat kita di dunia ini. Semoga ia mendatangkan manfaat, sedikit pengajaran kepada kita semua untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sering mengharapkan panduan daripada Allah Subhanahu wa taala dan mematuhi apa juga suruhan hukum hakam yang telah pun disyariatkan kepada kita. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Aqulu qawli hadha wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.